Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan Karim buat kesemuanya. Mudah-mudahan kita dipermudahkan Allah, diberi kekuatan untuk kita terus istiqamah dalam menjalani ibadah as-saum ataupun puasa kita bagi tahun ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kali ini kita nak sembang-sembang, bukan bikin bimbang, tapi nak sembang-sembang mengenai perkara-perkara yang tak membatalkan puasa. Biasalah ustaz, dah biasa dengar dah, klise lah ustaz. Klise. Tapi sebenarnya ada perkara-perkara yang terkadang segelintir daripada kita ini mungkin terlepas pandang. Kerana kadang-kadang bila persoalan itu timbul di benak fikiran dia, dia tercari-cari, bertanya-tanya, kan? Tak tahu jawapan, main agak-agak. Sebab itu penting untuk menerusi ataupun menyelusuri jalan-jalan ilmu supaya kita yakin dengan ibadah yang kita tunaikan tersebut. Apatah lagi puasa ini hanya datang setahun sekali, ya, dalam sebulan sahaja. Untuk kita mengamalkan ibadah puasa khusus ini, kita pulun, kita buat secantik yang boleh, kan? Begitu insya-Allah. Baik, kita nak tengok bunyi macam klise tadi, kan? Biasa ustaz tajuk untuk perkara-perkara yang tak membatalkan puasa ni kita dah faham dah. Cuba kita tengok satu perkara, salah satu kadang-kadang kita ni dalam bulan Ramadan ni kita terlalu lapar, babe. Terlalu lapar sangat, sampai terlintas kita rasa nak buka puasa ni. Persoalannya, batal atau tidak puasa kita itu. Lintasan demi lintasan datang ni. Naknya pula anak-anak sekolah kita ni, kan, pergi ke sekolah pula, sekolah yang bercampur Muslim dengan non-Muslim, yang kadang-kadang yang non-Muslim boleh makan dekat kantin. Ini kita lalui semua dulu ni, kan. Kita tengok macam mana perut kita, kan, beragam. Tapi dalam keadaan macam mana ni, lintasan demi lintasan ni. Bukan kata budak-budak, babe, orang-orang tua pun sama juga. Kadang-kadang tengah hari panas buta, tiba-tiba dia lalu pula. Ada pula menjual cendol pula. Aduh, lengkung pula. Kalau lengkung je tak apa, lengkung dimasukkan ke dalam sirap Bandung. Hantar bayang tengok. Tak cukup itu, ada leci pula dalam. Bila dia kacau pula, melenggok-lenggok pula leci tu. Allahu Akbar, subhanallah. Kadang-kadang lintasan kita ni rasa macam, Allah, aku rasa nak batalkan puasa lah. Macam mana ni? Batal atau tidak puasa kita? Sebab itu Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal bihi. Sadaqah Rasulullah SAW atau kama qala. Sepotong hadis riwayat Bukhari yang bermaksud, sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku dengan apa yang dikatakan oleh diri mereka selagi mana mereka belum melakukannya. Tu dia. Tu jawapan dia. Maksudnya di sini, kalaulah kita tengok macam mana sekalipun dalam keadaan, yelah kita pergi pula ke bazar Ramadan. Yelah sekarang dah tengah PKP ni, tak adalah bazar Ramadan. Kalau dulu bazar Ramadan ni kita tengok, kita tawaf kadang-kadang dan sa'i 7 kali, tapi tak beli apa pun. Tengok pula kadang-kadang orang jual batu bata tu, kalau dia colourkan merah putih kan, cik bagi saya sekilo ni. Ini batu bata je.
Kita tak tahu nak beza. Pasal apa? Pasal lintasan itu rasa macam nak sangat, lapar sangat, rasa nak makan semua. Subhanallah. Sebab itu jangan risau. Lintasan-lintasan tersebut tidak membatalkan puasa kita. Bahkan puasa kita tetap solid kerana itu hanya lintasan-lintasan saja. Baik, maknanya setiap apa yang kita niatkan itu, selagi mana belum kita lakukan dia, maka Allah Subhanahu wa taala menerusi hadis Rasulullah SAW tadi menyatakan, selagi mana belum kalian melakukannya, maka Allah memaafkan bagi umatku, kata Nabi. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, kita tengok persoalan yang kadang-kadang macam klise, tapi kadang-kadang bermain di dalam fikiran kita. Pernah terjadi pada waktu pagi, saya sengaja tertelan saki-baki makanan sahur. Batalkah puasa saya? Ni sahur tadi, kita pula dalam keadaan tertelan. Main. Sontak juga tertelan juga, kan? Patut kita buang, tapi kita tertelan. Bila sebut tertelan ini, maknanya kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi ini yang ulama-ulama sarankan. Sebab itu Rasulullah SAW pun menyatakan bahawasanya yang terlebih baik, maknanya selepas saja bersahur, maka pergilah membersihkan gigi dan menghilangkan saki-baki makanan seandainya ada tersangkut di dalam gigi kita tersebut. Begitu. Itu cara dia. Baik, yang seterusnya. Suami saya ni seorang yang cerewet, Ustaz, tentang makan. Sebab itu saya kena rasa betul-betul makanan yang dimasakkan, supaya kalau nanti takut dia kata, ini ada kapal garam tumpah kan berdalam. Bagaimana dalam bulan Ramadan, saya merasa sedikit dengan hujung lidah, batal atau tidak puasa saya. Ini kepada khusus isteri-isteri yang mempunyai suami yang bersikap Undertaker and the Stone Cold. Yelah, perut lapar, tiba-tiba pula tengok juadah tu memang dah cantik dah, tapi sekali kita makan, masin berbenar, ada yang garam tumpah berapa kilo tahu, contoh bahasanya lah. Jadi maksudnya, boleh tak saya merasa sedikit makanan tu dengan hujung lidah saya? Jadi kalau setakat kita dengan niat merasa, nama pun merasa, macam kita pergi beli buah, rasalah sikit tuan, rasalah manggis ni sikit, rasalah durian ni bagus ni, rasalah apple ni tuan, rasalah mangga cukanan ni tuan. Kita rasa. Tapi selalu orang rasa ni ambil sikit-sikit je, rasa sikit. Tapi kalau dah misal kata kita ambil semua rasa, tokek kedai pun mengamuk. Ini bukan merasa tuan, ini untuk ke darah. Sama juga kaedahnya bila kita nak merasa makanan tadi. Mengambil sedikit rasa tu supaya dapat rasa bahawasanya tak terlebih garam, tak terlebih gula dan sebagainya. Maka dalam keadaan tersebut, kalau dari segi sudut kita menyatakan merasa sedikit dengan hujung lidah, itu tidak mengapa. Tidak mengapa, tidak membatalkan puasa, ya, atas dasar niat tersebut. Tapi jangan pula ambil rasa sikit, kurang garam ni, bubuh garam. Rasa lagi, gula pula rasa kurang, bubuh pula gula. Cuka kurang ni, bubuh pula cuka. Kicap kurang rasanya ni, ambil pula kicap, dibubuh pula. Sambal pula kurang, ambil lagi, rasa lagi. Udah berapa kali dah merasa tu? Udah dekat 4-5 kali dah. Itu bukan merasa, itu mentega darah namanya juga. Jadi ingat ya, kaedah merasa tu sikit saja, setakat betul kita rasa saja. Baik, soalan yang seterusnya, saya ni Ustaz jenis orang yang banyak air liur, jadi susah nak kawal air liur. Kadang-kadang rasa nak berlimpah atau melilih keluar. Jadi biasanya saya telan air liur yang banyak tu. Kalau bulan Ramadan macam mana? Batal ke puasa saya? Ingat, ada jenis pesen orang tu jenis begitu. Kadang-kadang sampai bercakap pun tak boleh, pasal dia mengumpulkan air liur tu. Nak telan pun takut, nak luah pun tak boleh. Orang pun bagi salam kat dia, Assalamualaikum ji. Dia pun jawab
teruk benar je.